Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton? Pasti ramai yang bertanya, ya. Kenapa dah lama tak bersiaran? Ya, dah seminggu lebih rasanya. Ya, saya juga seperti anda, rakyat Marhain, yang struggling untuk hidup demi sesuap nasi. Ya, itu kesan yang kita alami sekarang. Semua orang, majoriti saya percaya. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada malam ni? Kisah COVID-19 dan PKP 3.0. Adakah Malaysia gagal? Ya, itu sama-sama saya akan kongsikan pada kali ini. Mengikut rekod pada tarikh kes terbaru positif COVID-19 pada 25 Jun pada hari ini, iaitu 3 hari sebelum jangkaan tamatnya PKP 3. Terdapat 5,812 kes. 5,800. Dan kena ingat, kita pernah mencapai 0 kes dahulu. Maksudnya kalau berdasarkan kepada fakta yang terkini, saya percaya kita tak mungkin akan menamatkan PKP kita seperti yang dijangkakan. Ya, so sama-sama kita fikirkan. Ini yang saya nak kongsikan ya pada malam ni. Okey. Mengimbau balik. Ini satu fakta, bukan auta. Kes pertama yang direkodkan COVID-19 di Malaysia adalah pada 25 Januari 2020. Pada ketika itu, 3 orang warga China. Yang pertama ya, kes pertama yang masuk melalui Singapura dan Johor. Dan kesannya apa? Sehinggalah ke hari ini macam-macam ya. MCO, CMCO, RMCO, CMCO, MCO 2 dan seterusnya. Ya, dah berapa hari kita dalam PKP MCO? 464 hari. Ya, ini satu fakta, bukan auta. Itu yang timbulnya tutup pintu depan, buka pintu belakang. Ya, kita punya DG dah beritahu dulu. Ya, dalam sidang khabar mengatakan terdapat 95,156 kes yang melibatkan kluster-kluster kilang. Tetapi kilang masih on, betul. Bangla kerja kilang on, Nepal yang jadi security kilang on. Kita yang rakyat Malaysia yang bekerja sendiri kena duduk rumah diam-diam. Betul kan? Ini fakta, bukan auta, ya. Maka kesannya, ya, lebih 1,5 juta isi rumah M40 sebelum ni kini menjadi B40. Ramai yang tertekan, ya. Suami tertekan tiada kerja, kurung isteri anak-anak dalam rumah. Penjaja dihempit hutang keliling pinggang. Ya. Adakah kita merasai ini? Saya tak fikir ramai di antara kita yang merasai ini. Sebab ramai di antara kita yang happy work from home. Ya, baguslah, tak payah tumpuk jam kan. Ya, tak payah nak gosok baju. Work from home, gaji jalan. Itu majoriti kita. Tetapi ramai juga yang di luar sana yang sengsara. Ini memang adalah benar, ya, bukannya rekaan. Ya, 266 bunuh diri ketika PKP. Baru ni viral, terjun daripada tingkat 10. Ya, anak-anak masih kecil lagi. Sebab apa? Perniagaan rugi. Dan seperti yang dilaporkan di akhbar-akhbar, ya, macam-macam kes cubaan bunuh diri berlaku. Adakah kita tahu? Kita tak tahu rasanya. Sebab kita tak bersama mereka. Kita merasa amat selesa dengan kehidupan kita, work from home, gaji jalan, pendapatan tak terjejas. Ya. Sebab kita tak bersama mereka. Ya. Maka itulah juga apa yang kita harapkan daripada pemimpin-pemimpin kita. Mereka relax, ya. Parlimen digantung, gaji penuh. Ya. Tak kisah, happy, makan cukup, ya. Sama macam kita. Betul kan?
Okey, politik ada pula dalam banyak apa ni kesan daripada PKP ni seperti yang dilaporkan dalam sosial media, ada kita dengar bekas-bekas ahli parlimen ataupun bekas-bekas wakil rakyat yang menjual air tebu ke, ada? Tak ada kan? Tapi apa yang kita dapat gambar ni ya. Minta maaf lah. Saya terpaksa menggunakan gambar beliau. Dia bukan ahli politik, tetapi beliau telah menjual kereta dia baru-baru ni. Kereta vintage. Ya, kereta klasik, Merc klasik, di mana dipercayai, ya, ini hasil daripada YouTube video, seorang wakil rakyat di satu negeri yang paling tinggi kes dia membeli kereta ni. Jadi tuan-tuan bayangkan, orang yang membeli kereta macam ni bukan bawa pergi kerja, bawa pergi kebun, ya, ini memang dia beli untuk disimpan. Maknanya apa? Memang terlebih duit. Sedangkan majoriti rakyat tertekan, tiada pekerjaan, cubaan bunuh diri. Ya, nampak perbezaan dia. Ya, ahli politik, politai, ya, dengan rakyat marahan. Ni pula seorang lagi ni. Kita mahu kanak-kanak dan remaja tidur sekurang-kurangnya berapa? 16 jam satu hari. Datuk Seri siapa ni kan? Model ni kan? Allahu Akbar. Anak dia mungkin bolehlah makan cukup. Kan? Bangun-bangun tidur semua dah ada. Kan? Anak-anak kita yang rakyat marhain mungkin terpaksa bekerja. Ya. So bayangkanlah ini yang keluar dalam suasana kalut rakyat sekarang ni, ini yang keluar daripada, ini hasilnya daripada pemimpin-pemimpin politik ini. Tuan-tuan bayangkanlah, ya. Berbanding dengan yang ni. Ini adalah ketua kerajaan bekas, ya, ketua kerajaan Germany. Ya. Germany merupakan ekonomi paling hebat di Europe. Ya. Dia tak ada bertukar baju seperti model. Bila wartawan tanya, my mission is to serve all Germans, not to be a model. Nampak? Kemudian kalau pergi shopping, dia pergi sendiri beratur, ya. Bayar tiket parking tu dengan duit dia sendiri. Dia tak dapat perumahan, tak dapat electricity subsidi ke apa. Ya, tak ada pula perbelanjaan untuk entertainment, hiburan, tak ada. Ini seorang pemimpin yang bukan beragama Islam. Jadi saya nak tanyalah pemimpin-pemimpin Malaysia yang majoritinya kononnya beragama Islam. Korang tak rasa malu ke? Ke memang korang tak ada kemah? Tahulah, sambung sendirilah ya. Fikir-fikirkan ya. Jadi yang ni saya katakan malapetaka. Malapetaka Malaysia. Sepanjang tempoh PKP ini adalah dua malapetaka. Ya, sesuatu perkara yang tak perlu berlaku. Tak patut berlaku, tapi telah berlaku. Apa dia? Langkah Sheraton. Kemudian apa? PRN Sabah. Sebab apa? Masing-masing gila kuasa. Ya, maka negara jadi haru biru. Bila langkah Sheraton, maka terbentuknya, ramai orang mengatakan apa? Kerajaan tepuk atap. Maka barisan-barisan menterinya semuanya bukan orang yang kompeten. Semuanya yang kaki lompat. Semuanya kaki politik. Ya, semuanya pentingkan tembuluk sendiri. Bukannya untuk menolong rakyat. Betul kan? Okey, kerajaan gagal. Ya, yang seorang lagi pula tu, I got the number. Tak sudah I got the number. Kenapa tak kita sekarang sibuk dengan Euro? Kenapa kita tak belajar daripada player Euro? Ya, dua tim yang berbeza, 90 minit bermain bola bersungguh-sungguh untuk mencari kemenangan. Selepas 90 minit mereka akan baik semula. Ya, begitu je dengan suasana politik Malaysia sekarang. Dalam keadaan pandemik, ya, dalam keadaan yang lintang pukang haru biru ni, kenapa semua ahli pemimpin, kononnya ahli politik yang pandai-pandai, cerdik pandai ni tidak duduk muafakat, duduk bersama, sama-sama, ya, mempertingkatkan tahap keselamatan dan ekonomi negara. Sibuk dengan
politik saja, sibuk dengan jawatan saja. Ya, itu sebab pemain bola lebih digemari daripada ahli politik. Betul kan? So, boleh katakan kerajaan gagal kan? Itulah. Jadi PKP, PKPD, PKB, PKPA, PKBC, DEFG, HIJK, Z. Sampailah Encik Jamil mampus. Keluarlah nanti. Sekarang dah tahun 2030, teruskan menjaga SOP ya. Itulah mungkin. Ya. Sebab apa? Buat benda yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeza adalah kerja gila. Adakah kita nak sama-sama gila macam mereka? Kan? Saya tak nak. Kita sama-sama muhasabah diri. Sebab apa? Tutup masjid, buka kilang, kes masih tinggi. Apa kata? Buka masjid, tutup kilang. Ya, kita sama-sama tengok. At least kita mencuba kaedah yang lain daripada kaedah yang biasa. Sebab kita mengharapkan hasil yang berbeza. Betul? Kalau tak, 20-30 lah PKP kita. Ya. Jadi kalau kita merasakan, berdasarkan persoalan itu, adakah kerajaan gagal? Saya rasa kita patut mengakui bahawa kerajaan memang gagal. Ya. Apabila kerajaan gagal, sebenarnya kita ni yang gagal. Sebab apa saya cakap kita ni yang gagal? Sebab kitalah yang memilih mereka menjadi ahli politik, seterusnya membentuk kerajaan. Kita telah gagal dengan memilih orang-orang yang salah untuk menerajui negara kita. Itu kita kena akui. Sama-sama fikir. Sekian, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.